Penduduk Kelantan sudah melakukan persediaan rapi bagi menghadapi sebarang bencana termasuk banjir sepanjang musim tengkujuh. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli, silakan. Di Kampung Limau Kasturi, Kuala Musang, lebih 100 keluarga yang tinggal berhampiran Sungai Galah selesai membaik pulih rumah rakit sebagai tempat simpanan barang, terutama bekalan keperluan termasuk makanan, minuman dan ubat-ubatan. Langkah ini penting bagi mengelak ia terjejas banjir. Bagi itu tak perlu pindah jauh lah. Cuma kita kat atas rakit tu, terutamanya makanan lah. Kita nak akut mari tu basuh. Macam beras, gula kita boleh letak atas rakit lah. Sebab masa tahun dulu tu habis basuh. Dengan beras ke apa, jadi masuk air. Tu kita jaga rakit tu, selamatlah rasanya. Pelekat banjir sayanya rumah rakit lah. Rumah rakit dengan buk, ada buk sendiri lah. Kita tengok kedai air lah. Air tu nak cocok ke dekat rumah tu saya ke punguh lah. Barang-barang tu kata rakit. Bot persendirian turut diselenggara bagi memastikannya dapat berfungsi dengan baik ketika diperlukan. Kita ready semua. Kita buat rumah rakit. Dia ada rumah-rumah tepi sungai ni, kebanyakannya dia ada buk peribadi. Maknanya bila hujan tak berhenti dalam 2 hari, 3 hari tu dia ambil akan pindah dah. Dan lon ni kadang-kadang lon ni start pindah dah, akak naik dah. Tak tahap rumah buk dia dah, rumah rakit dia. Jadinya orang kampung pun sudah ready lah lon ni, tahu lebih awal. Musim tengkujuh bermula pertengahan bulan ini dijangka berterusan hingga Mac 2026. 5 hingga 7 episod hujan lebat diramal berlaku sepanjang tempoh itu. Ia berpotensi menyebabkan banjir di kawasan rendah dan berhampiran sungai. Penduduk di sepanjang Sungai Golok Rantau Panjang pula memasang pelantar di tempat tinggi untuk menyimpan barang keperluan dan peribadi yang berharga. Pasangan dibuat jauh lebih awal mengambil pengalaman mendepani banjir pada musim tengkujuh sebelum ini. Pelantar tinggi dengan struktur yang kukuh dan selamat diperlukan bagi mengelak barangan berkenaan ditenggelami air. Kita standby awal-awal sebab kadang-kadang kalau kita kerja tak sempat nak, macam ada 2 tahun lepas tak sempat bagi naik tak sempat bagi simpan atas habis, perabot habis. Sekarang rumah tak nak pakai perabot sebab setiap tahun macam ni awal bulan 11 memang standby naik. Lepas tu dalam bulan 3 baru kita bawa turun barang. Sebab banjir ni tak tentu. Sebelum ni memang tak ada air dalam rumah. Tapi 3 tahun kebelakangan ni sejak benteng tu lah. Dia buat benteng tu. Asal banjir je memang paras pinggan dalam rumah. Kemari ada anak-anak tolong. Anak ada klik mari. Bakar-bakar gotong royong lebih kurang. Standby lah. Takut mari besar pula altih. Hari tu ni kira terabu habis lah. Barang-barang habis terabu. Menapung habis. Lalu ni kita buat awal lah. Kita buat awal standby banjir. Memang barang-barang tu tiap-tiap kali banjir kata nak kat atas staging atas buat rak dia untuk dia standby banjir tu. Barang-barang atas staging pada atas rak hang buat baru buat rak 2-3 malam duk buat rak tu dak naik atas dia tu. Memang tiap kali banjir lah. Kalau kadang-kadang ada tu kita tak buat turun. Kalau kita tak pakai tu kita tak buat turun lah. Pakai duduk dalam satu lah. Meskipun harus mengeluarkan perbelanjaan sendiri bagi membina pelantar itu, penduduk menyifatkannya sebagai keperluan penting yang tidak dapat dielak. Ia bagi mengelak mereka menanggung kerugian lebih besar jika barangan dalam rumah rosak dan musnah ditenggelami banjir. Ini pula usaha inovasi pembuatan tembikar mambung di Kelantan. Laksanaannya bukan saja dapat melestari seni warisan tradisional, malah membuka peluang kepada usahawan B40 tempatan jana pendapatan.
Dahulu, tembikar dihasilkan daripada tanah liat yang diperoleh dari kawasan sungai sebelum diproses guna tangan lalu dibakar dengan kayu api. Kini, teknik itu dipertingkat menggunakan acuan plaster of Paris membolehkan penghasilannya dibuat lebih cepat dan kuantiti lebih besar. Rahimi El Muhammad antara pengusaha tembikar mambung yang masih aktif di negeri ini. Antara produk tembikarnya termasuk perkakasan dapur dan barangan hiasan. Dari segi material ataupun bahan-bahan tu kita akan upgradekan. Maknanya kalau dulu kita just ambil tanah tu and then kita casting ataupun kita buat terus, sekarang ni kita akan tambah baik sama ada kita campur dengan bahan lain lagi ataupun bahan-bahan yang sesuai lah. Keunikan tembikar buatannya terletak pada motif tradisional berasaskan bunga, daun dan corak abstrak yang menyalahkan seni warisan tradisi. Setiap tembikar berharga RM30 hingga RM50 dijual secara fizikal dan dalam talian. Bekas pegawai di bahagian Pusat Teknologi Seramik Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia SIRIM itu menubuhkan sebuah tempat khas bagi menghasil dan memajukan industri pembuatan tembikar tempatan. Sehingga kini Rahimi menggajikan 4 pekerja dan meraih purata hasil jualan bulanan sekitar RM15,000. Sekian paparan dari Kelantan, kembali ke Angkasa Puri. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Terima kasih Amirul.